Fasa 2 Lebuh Raya Pen Borneo yang akan menghubungkan semua bahagian di Sarawak dengan jaringan pengangkutan darat yang baik dan dijadual dapat disiapkan dalam tempoh 5 tahun. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan Fasa 2 yang dibatal oleh kerajaan sebelum ini akan diteruskan demi kepentingan rakyat. Ini termasuk menyiapkan jalan penghubung atau The Missing Link Miri Baram melalui sempadan negara Brunei dan pakej Limbang Lawas yang dimasukkan dalam projek Sarawak Sabah Link Road atau kini dikenali sebagai Trans Borneo Highway. Jelas Datuk Seri Fadilah, Fasa 1 untuk projek ini kini dalam pelaksanaan, manakala Fasa 2 dan 3 telah diluluskan secara prinsip. Kerajaan jelasnya sedang memuktamadkan perincian laluan pakej serta kontraktor. Menteri itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas perasmian Jejambat Batu 10 Seksyen Jalan Kuching Serian, pakej kerja kontraktor 02 di Kota Padawan. Sementara itu, dalam sidang media sama, pelaksanaan fasa pertama projek Lebuh Raya Pen Borneo dijadual siap sepenuhnya penghujung tahun ini walaupun berdepan beberapa cabaran. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini projek tersebut telah mencapai 82% penyiapan melibatkan 4 pakej. Jelas Datuk Seri Fadilah, hanya terdapat beberapa pakej yang di bawah 80% dan agak kritikal seperti pakej jalan penghubung Sungai Tangah Pujut dan persimpangan Sungai Arif Lapangan Terbang Bintulu serta persimpangan Pantu Skrang Sungai Awik dan Sungai Awik Bintangong. Namun tegasnya tiada lagi kerja-kerja kritikal seperti pembinaan jejambat dan jambatan yang perlu dilakukan sepanjang projek tersebut yang telah dimulakan sejak November 2016. Di anda siap Teluk Melano, Sematan, Nyabau, Serian ke Balaringin dan di Julau, part of Julau ada 4 packages yang dah siap. And the remaining packages hopefully will be completed end of this year. Hopefully, from all the remaining packages. Cuma kita anticipate there could be 1 or 2 packages, part of packages ada yang delay sikit behind time because of cabaran-cabaran yang kita katakan tadi. Pertama, material yang makin berkurangan, harga material naik, pekerja-pekerja asing masih belum masuk ke negara kita, khususnya pada Indonesia. Jejambat Batu 10 Seksyen Jalan Kuching Serian, pakej kerja kontraktor 02 merupakan satu daripada 3 jejambat dalam pakej berkenaan yang melibatkan kerja menaik taraf jalan kepada 4 lorong 2 hala. Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan satu lorong jejambat Batu 7 akan dibuka sebelum sambutan gawai, manakala jejambat Batu 6 pada penghujung Jun ini. Kerajaan negeri akan mengumumkan pelaksanaan dana kekayaan berdaulat pada November nanti. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia diperkenalkan untuk menjaga masa depan anak-anak Sarawak iaitu sebagai dana simpanan selain mengurus keuangan negeri pada masa depan. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kemunculan ekonomi baru memerlukan anak-anak negeri ini mempunyai dana simpanan bagi membantu mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ujarnya penubuhan dana ini merupakan salah satu manifesto gabungan Parti Sarawak pada pilihan raya negeri yang lalu. Sebelum ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan dana tersebut akan dilaksanakan setelah kajian berkaitan selesai. Beliau berucap demikian pada Majlis Semeriang Aidilfitri di Kuching. Timbalan Premier Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas menetapkan 2 fokus utama pembangunan di kawasan yang diwakilinya. Ia melibatkan pendidikan dan aktiviti ekonomi dalam menjana pendapatan penduduk. Berucap pada ramah tamah Aidilfitri di Sepauh semalam, Dato' Ahmad Douglas menjelaskan antara aktiviti ekonomi tersebut termasuklah pertanian moden, pengeluaran makanan dan produk kraft tangan. Ke arah itu, keperluan untuk memenuhi kuantiti serta kualiti produk amat dititik beratkan. Ia bukan sahaja bertujuan mendapat pulangan yang lebih baik untuk petani dan usahawan, malah penting dalam memenuhi pasaran luar negara.
Ia selari dengan tujuan pembinaan lapangan terbang landasan pendek di Bebuling Sepauh dalam menyediakan kemudahan logistik untuk memasarkan produk terus dari ladang ataupun kilang. Dalam pendidikan pula, Dato' Ahmad Douglas mahu generasi muda menguasai teknologi memandangkan golongan tersebut bakal menentukan kesinambungan pembangunan dan kemakmuran negeri. Satu pasukan akan diwujudkan untuk membantu murid serta pelajar khususnya di Sepauh mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Golongan kurang bernasib tidak harus dipinggirkan dalam meraikan keceriaan sambutan Aidilfitri. Penerbit program Jelajah Raikan Syawal Sarawak FN, Jumaatun Ahmad Ibrahim berkata, kemeriahan Syawal tahun ini perlu dikongsikan bersama setiap lapisan masyarakat sesuai dengan konsep keluarga Malaysia. Jumaatun berharap program tanggungjawab sosial korporat Seksyen Radio bersama rakan strategik RTM Sarawak berkongsi rezeki dengan golongan sasar ini dapat menambahkan lagi makna perayaan Syawal tahun ini sekaligus memupuk semangat prihatin dalam kalangan masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jadi kita harapkan dengan bantuan dan sumbangan daripada rakan strategik ini akan meringankan beban kepada keluarga ini dan di samping meningkatkan hasil pendapatan jualan kuih-muihnya selepas ini dengan bantuan yang diberikan oleh rakan-rakan strategik kita. Jumaatun memberitahu pemberita pada program Jelajah Raikan Syawal Sarawak FM di Kuching hari ini. Sementara itu, program serupa di Sibu turut menyantuni golongan kurang bernasib baik dengan menyerahkan sumbangan keperluan harian sekaligus memberi kesedaran akan pentingnya sikap ambil tahu serta prihatin dengan menghulurkan bantuan dalam semangat keluarga Malaysia. Jelajah Raikan Syawal yang buat julung kalinya diadakan sebahagian daripada 3 program yang terdapat dalam Jelajah Keluarga Prihatin RTM selain daripada Jelajah Ramadan dan Jelajah Kami Prihatin yang akan berlangsung pada Jun nanti. Jadi kita berharap supaya program ini dapat diteruskan lagi dan pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa menghadiri program tersebut di Belawai. Manakala di Limbang, penerbit program tersebut Azamain Aji berkata Syawal terus diraikan dengan menyantuni golongan yang kurang bernasib baik dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan iaitu Kelab Sri Kandi Ifah. Penerima sumbangan Halizawati Bujang berasa bersyukur dengan kehadiran RTM Limbang bersama kelab itu ketika bertandang ke rumahnya. Terima kasih kepada RTM dan Ifah kerana membagi sumbangan kepada kakak. Halizawati yang bekerja sebagai tukang masak sebelum ini terpaksa berhenti kerja selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya beberapa tahun lalu sehingga menyebabkan sebelah kakinya terpaksa dipotong dan kini hanya duduk di rumah. RTM menerusi lensa drone sempat merakam kelibat seekor buaya ketika operasi mencari dan menyelamat ACR mangsa di bahan buaya di kampung Nyabut Telaga Air Kuching. Menurut saksi kejadian yang merupakan nenek mangsa, cucunya Muhammad Adami Mokhtar, 7 tahun semasa kejadian duduk di tebing sungai sebelum disambar buaya semalam. Situ. Nah situnya duduk macam tu. Nganya duduk macam tu nangganya dah badi ya dia kakak dengan ada diri sia. Lu ada tempat nyelam badan dah badi ya. Age berdiri sia aja. Nani nak ada. Nya ada boyak ni. Kami pun angkat palak nangga boyak yo dam lejot nompat nekam palak tujuh kami. Setelah mangsa dibaham oleh buaya tersebut, mangsa telah diheret di sebelah kanan sungai ini dan di mana di pusat operasi sebentar tadi, sepanjang operasi sebentar tadi kami sempat melihat kelibat seekor buaya juga berwarna hitam kira-kira 800 meter dari kawasan pakanan hadapan carian ini. Dan pagi tadi kita telah menjumpai terdapat beberapa lubuk dan juga terdapat penduduk yang melihat buaya yang dinyatakan adalah bersaiz gergasi Op SAR yang memasuki hari kedua ini melibatkan pelbagai aset bot milik bomba, Agensi Pertahanan Awam Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan penduduk kampung dengan radius carian 5 km dari lokasi kejadian.
Semalam kira-kira pukul 8.30 pagi, mangsa Adami hilang tanpa jejak selepas disambar buaya ketika mengambil air di tebing sungai bersama kakak dan nenek mangsa. Sementara dalam satu kejadian berasingan di Kampung Kangkar Lundu, mangsa Baham pertama yang telah memasuki hari keempat, pasukan SAR masih belum menemui anggota badan lain mangsa selain kepala. Kepala mangsa sebarang bingkok 56 tahun ditemukan hanyut oleh ahli keluarganya kira-kira pukul 5 petang Khamis lalu di Sungai Ahong. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Polis. Silakan. Terima kasih Nur Sila. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.